kita sama-sama nak mengenali tajuk ini, tetapi mengambil kesempatan ini kita juga ingin memberi sedikit pencerahan tentang kanun jenayah syariah dalam Islam. Kanun jenayah syariah dalam Islam ini, ataupun lebih dikenali sebagai hudud qisas dan ta'zir, adalah bukan perkara yang lama, bukan perkara yang baru dalam Islam. Ia adalah perkara yang sudah termaktub dalam Al-Quran Karim dan telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Begitu juga tajuk ini, kanun jenayah syariah dalam Islam ini, dibincangkan dalam kitab-kitab fiqh. Dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, keempat mazhab besar dalam fiqh, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, keempat mazhab ini dalam perbincangan kitab fiqh mereka membincangkan perkara ini. Bukan satu perkara yang baru. Kalau kita buka kitab fiqh, ada 5 tajuk asas yang menjadi bahan perbincangan oleh para ulama berdasarkan hukum hakam yang ada dalam Al-Quran dalam konteks fiqh. Pertama, kita bincang bab taharah. Taharah yakni bab bersuci. Kita mengenal najis dan mengenal air. Bagaimana dalam perbincangan taharah ini kita mengenal najis, mengenal air dan kaedah berwudu, kaedah menyucikan diri. Kat situ kita belajar mandi sunat, mandi wajib, mandi harus. Kita kenal najis muqaffafah, mutawassitah, mughallazah. Kita kenal air mutlak, air hujan, air perigi, air sungai, air laut, air sandi, air mata air, air embun. Kita juga mengenal bagaimana nak menyucikan najis, menggunakan air, menggunakan istinja, kaedah istinja, bertayamum. Semua dibincang dalam kitab fiqh. Bab pertama, bab taharah. Kemudian lepas bab taharah, kita bincang bab ibadat. Perkara ibadat, perkara yang kedua selepas taharah. Kita bincang solat, rukun solat, syarat sah solat. Kita bincang puasa, rukun puasa, syarat sah puasa. Kita bincang haji, kita bincang umrah dalam bab ibadat. Kemudian kita bincang dalam itu bab munakahat, nikah kahwin, ijab dan qabul, syarat pengantin, wali, lafaz nikah, ijab dan qabulnya, diikuti dengan talak, cerai, rojok, khuluk, fasakh. Kita ngaji bab munakahat. Kemudian kita belajar lepas bab itu bab muamalat. Kita belajar bab jual beli, hukum riba, hukum sewa dan hukum tempahan. Semua dibincang dalam bab muamalat dalam kitab fiqh ini. Dan yang terakhirnya kita bincang bab al-janayat, iaitu hukum jenayah dalam Islam. 5 cabang fiqh ni ada dalam mana-mana kitab. Mungkin kita mengaji tak sampai, tak dan sampai. Ngaji Ustaz, tinggal Ustaz tu pegang balik. Mengaji dengan Ustaz ni, guru ni tinggal 5-6 tahun, ulang balik. Tak sampai bab jenayah. Yang kali orang kata ngaji tak fiqh, 5 bab ni 5 orang Ustaz. Bab taharah Ustaz lain. Bab ni sembahyang ibadat tak lain. Baru sampai tajuk tu. Sampai ke bab jenayah, ambil tajuk dan ambil Ustaz lain. Maka kelima-lima kita mengaji sebentar. Maka kita akan berjumpa dalam fiqh, dalam ilmu Islam, dalam syariat ini. Syariat ni bukan sembahyang saja, syariat dalam hukum. Jenayah syariah dalam Islam itu sebahagian daripada hukum fiqh Islam. Dan jenayah ini dibincang 3. Pertama, hudud.
Yang keduanya qisas. Yang ketiganya ta'zir. Dan tak boleh ambil salah satu, dia kena ambil ketiga-tiganya. Hudud, qisas dan ta'zir barulah melengkapi apa yang disebut sebagai jenayah syariah dalam Islam. Kalau kita sebut hudud saja tak cukup. Oh, kita bincang hudud tak boleh. Sepatutnya hudud, qisas dan ta'zir. Kerana hudud tak lengkap tanpa qisas dan ta'zir. Begitu juga ambil qisas saja tanpa hudud tak lengkap. Ta'zir saja tanpa hudud dan qisas tak lengkap. Dia adalah satu pakej yang dinamakan hukuman jenayah dalam Islam. Adapun apa dimaksudkan dengan hudud? Hudud ni ialah al-uqubatu muqaddaratun syar'an lillah haqqan lillahi subhanahu wa ta'ala. Maksud dalam hukum, dalam fiqahnya, apa maksud hudud? Iaitu satu hukuman yang telah ditentukan kadarnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam syarak, hukum syarak yang merupakan hak Allah. Hak Allah. Hukuman yang telah ditentukan kadarnya oleh Allah yang merupakan hak Allah. Hudud ni asalnya daripada perkataan had, membawa maksud sempadan, membawa maksud batasan, membawa maksud cegahan. Kalau kita pergi negara Arab, berada di tengah-tengah di antara dua negara, tuan-tuan akan nampak perkataan hudud. Hudud iaitu membawa maksud sempadan. Ini dia sempadan. Hudud antara negara sekian, negara sekian. Diambil asal daripada perkataan itu. Maka Allah SWT menggunakan perkataan itu dari sudut istilahnya untuk menamakan sebahagian daripada kesalahan-kesalahan yang dianggap oleh Allah, dianggap oleh syarak, dianggap oleh Al-Quran sebagai jenayah. Dan jenayah tersebut Allah telah spesifikkan hukumannya. Maknanya di sana ada banyak lagi jenayah, tapi Allah tak tentukan kadar hukumannya. Allah serah kepada kita. Allah serah kepada kita hukuman, ikut kita. Tapi hudud ni Allah yang bagi tahu hukumannya. Kan? Banyak lagi jenayah, bermacam-macam jenis jenayah di atas muka bumi ni. Macam-macam bentuk. Tapi 6 sahaja yang disebut dalam Al-Quran, dia adalah jenayah yang telah ditentukan kadar hukuman oleh Allah, oleh Al-Quran secara jelas. Tak ada sipi-sipi, tak ada kiasan-kiasan. Allah beritahu direct, pak yang dia hukum. Yang pertama apa? Zina. Berzina. Pada sesengah undang-undang dunia, zina tak jenayah, tapi dalam Islam jenayah. Jenayah. Undang-undang konvensional, undang-undang sibil yang diperkenalkan daripada pemikiran orang Barat dan Eropah. Jenayah apa ni? Zina bukan jenayah, tapi Islam, Al-Quran kata dia adalah jenayah. Jenayah individu ke atas individu, jenayah ke atas masyarakat, yang merosakkan masyarakat, yang mengucap-kacirkan masyarakat. Mungkin orang dan pandangan tamadun lain, bangsa lain, agama lain menganggap ia masalah peribadi. Tak, Islam kata tak, ia adalah jenayah. Jenayah ni biasanya kita masukkan apa? Gambaran kita. Dia kacau orang. Betul tak? Mengacau orang, menyusahkan orang, membebankan. Dia akan bawa kesan yang berat, kesan yang buruk dalam masyarakat. Tak cukup kepada individu tu hanya sekadar dia puas melampiaskan syahwatnya dengan zina, tapi ialah satu perbuatan yang akan merosakkan masyarakat, memberi kesan buruk yang berpanjangan. Sebagai Allah Ta'ala sebut, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan kamu hampir zina, kerana zina itu keji dan buruk padahnya yang jauh. Jadi yang pertama Allah sebut zina, Allah tentukan kadarnya apa? Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita zina, laki zina sebat 100 rotan bagi yang bujang. Bagi yang bujang. Yang keduanya, menuduh orang berzina. Menuduh orang berzina. Boleh jadi menuduh orang mencuri pun salah juga, tapi yang ditentukan kadar hukumannya oleh Allah, menuduh orang zina.
Menuduh orang mencuri tanpa bukti salah tak? Salah. Tapi Allah tak bagi tahu hukuman dia. Allah serah kepada budi bicara yang termasuk dalam undang-undang takzir. Itu letak kemudian. Tapi yang menuduh orang berzina ni, Allah dah bagi tahu dah hukuman dia. Allah dah bagi tahu hukuman dia. Menuduh orang curi motor tanpa bukti. Menuduh orang curi kereta. Menuduh orang rompak kedai tu. Menuduh orang bunuh dia ni tanpa bukti. Salah juga. Tapi Allah tak tentukan kadarnya, hukumannya. Yang Allah tentukan hukumannya, kadar itu menuduh orang berzina. Iaitu apa? Alladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fadiluhum samanina jaldah. Mereka yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik melakukan zina tanpa di bawah 4 orang saksi, hendaklah disebat 80 sebat. Maknanya dalam konteks tuduh orang buat hubungan seks ni, kalau hang tak bawa saksi, maka dia salah, kena sebat. Tapi menuduh orang mencuri, merompak, menuduh orang menyamun, salah tak salah? Salah juga. Tapi Allah tak beritahu kadar hukumannya. Allah serah kepada pemerintah, tentukan sendiri. Yang bab zina saja Allah beritahu. Itu masuklah hukuman takzir yang kita akan bincang tadi. Yang ketiganya, curi. Kesalahan dalam hudud ni curi. Iaitu apa? Allah sebut was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Laki dan perempuan yang mencuri, potong tangan. Allah sebut, yalah, kena buat apa? Potong tangan. Curi, potong tangan. Yang keempat, rompak yang lebih besar daripada mencuri. Guna senjata. Orang jahil kuat soal. Orang rompak tetak 5 pengawai. Dahsyat tuan. Dah kegat nilai. Tetak 5 orang pengawai. Ada yang putus tangan, ada tetak di kepala. Darah berlumuran. Hukumannya Allah sebut dalam Quran, alladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallamu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard. Mereka yang memerangi Allah dan Rasulullah dan melakukan kerosakan di muka bumi, kacau bilau. Rompak ni dia buat kacau bilau. Jadi orang takut drone. Orang tak berani nak keluar rumah. Orang risau, orang menyebabkan jiwa manusia tak tenteram. Ada yang masuk sambung dalam kediaman, pelanggan ada, orang lalu lintas ada, jalan raya ada. Nampak pergerakan aktiviti itu terang-terang. Dibuatnya dengan mengangkat senjata besar, parang ke, pedang ke, pistol dan machine gun ke. Jadi masyarakat, walaupun masyarakat itu tak kenal, dia lalu dia ditengok, itu pun dianggap merompak. Masyarakat rasa risau perbuatan demikian. Allah kata hukuman dia 4. Orang yang merompak ni, ayyusallabu, ayyuqattalu, pertama dihukum bunuh. Kalau dia rompak tu mengambil nyawa orang, mati. Au yusallabu, ataupun dia disalib. Sampai bunuh, salib dia. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, potong tangan dan kaki cara bersilap. Au yunfau minal ard, ataupun dia dibuang daerah. Pilih mana satu, mengikut kategori jenayah yang buat dalam rompakan. Berat ke, ringan ke, sederhana. Allah dah sebut dah. Allah dah sebut dah. Dalam tu, dalam Quran tu, orang buat rompak ni macam ni hukuman ni. Macam ni hukuman ni. Jadi 4 daripada hukuman hudud ni Allah sebut dalam Quran. 2 lagi ditunjukkan, disebutkan, diberitahu, diamalkan oleh Rasulullah SAW. Apa dia? Yang pertama sekali ialah minum arak. Minum arak ni Nabi beritahu orang yang minum arak sebab Al-Quran tak beritahu hukuman minum arak ni. Al-Quran beritahu arak haram dia. Tapi Al-Quran tak beritahu hukuman. Maka yang beritahu hukuman siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya murtad. Allah Ta'ala beritahu murtad, dosa murtad, kesan murtad, tapi Allah tak beritahu hukuman murtad. Hukuman murtad ditunjukkan, diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man badala dinahu faqtul. Siapa yang murtad daripada agama dia,
Selepas dia beri nasihat, selepas dia diminta untuk bertaubat, maka dia enggan dan sombong daripada bertaubat, faqtuluh, hukumannya bunuh. Dilaksanakan antaranya pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.